Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Yang di-Pertua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada Perkhidmatan PAUH untuk sama-sama menyertai perbahasan usul menjunjung kasih titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong. Terlebih dahulu saya ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada para pengundi P044 Perkhidmatan PAUH yang telah memilih Perikatan Nasional buat kali pertamanya untuk mewakili suara rakyat Perkhidmatan PAUH untuk dibawa ke Dewan Parlimen yang mulia ini. Ini merupakan suara majoriti rakyat yang mahukan perubahan dan ia akan kekal menjadi suatu kenangan manis yang akan tersemat di dalam lipatan sejarah Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, Perkhidmatan PAUH merupakan sebuah kawasan di seberang perai yang menjadi laluan penghubung utara ke selatan tanah air, timur ke barat serta negeri-negeri sekitar. Oleh kerana ia merupakan laluan utama, maka sudah pasti berlaku kesesakan lalu lintas sepanjang lebuh raya di Perkhidmatan PAUH, termasuklah lebuh raya Seberang Jaya, Jalan Baru dan beberapa jalan utama yang berhampiran. Ia akan bertambah sesak setiap kali khususnya di waktu puncak. Purata kenderaan yang melalui jalan baru sahaja, iaitu lebih kurang 66,840 buah setiap hari. Manakala laluan Perkhidmatan PAUH, Perkhidmatan Tok Kandu dan Bulatan Bukit Tengah hampir 17,672 kenderaan setiap hari yang menyebabkan kesesakan sehingga ke lebuh raya Seberang Jaya. Saya ingin bertanya, apa perancangan kerajaan terhadap isu kesesakan yang luar biasa ini? Kerana rakyat yang menggunakan laluan ini sudah sangat penat dengan permasalahan ini. Adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan laluan berbeza antara pengguna domestik dan pengguna lebuh raya? Atau kerajaan bercadang mewujudkan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan ini? Saya juga ingin mencadangkan untuk pertimbangan agar disegerakan pelaksanaan projek menaik taraf laluan persekutuan FT3111 dari Jejambat Bukit Tengah ke persimpangan lebuh raya Batu Askulim yang mana telah diangkat di dalam RMK ke-12 dan masih menunggu kelulusan di peringkat EPU. Mohon pihak kerajaan menyatakan apakah status pelaksanaan bagi projek menaik taraf ini. Di samping itu, apa rancangan pihak kerajaan untuk menaik taraf laluan-laluan lain di Perkhidmatan PAUH selaras dengan peningkatan jumlah kenderaan dan perumahan yang semakin pesat di sana. Tuan Yang di-Pertua, saban tahun apabila tiba musim tengkujuh, beberapa kawasan di Parlimen Perkhidmatan PAUH pasti dilanda banjir. Selain banjir kilat, hujan lebat ditambah dengan air pasang pasti akan menjadikan rakyat Perkhidmatan PAUH bimbang dan bersusah hati. Apatah lagi, permasalahan ini sudah berlalutan begitu lama. Ditambah pula dengan pembangunan yang semakin pesat, pasti akan memberikan kesan yang lebih buruk lagi. Saya ingin memohon kepada pihak kerajaan agar menyegerakan projek rancangan Tebatan Banjir Sungai Perai yang insya-Allah akan memberikan manfaat kepada penduduk Perkhidmatan PAUH yang sudah lama berhadapan dengan masalah kerosakan harta benda akibat banjir. Saya memohon pihak kerajaan mengambil perhatian dengan segera tentang isu ini. Apatah lagi, Perkhidmatan PAUH sudah hampir 40 tahun berada dalam legasi keluarga yang amat berhormat Tambun. Jadi sudah pasti ia dalam makluman yang amat berhormat. Perkhidmatan PAUH juga mengharapkan pihak kerajaan mengambil berat tentang isu-isu lain di Perkhidmatan PAUH. Kebanyakan isu yang dibangkitkan oleh semua wakil rakyat tentang apa yang dihadapi di kawasan masing-masing, seperti isu fasiliti sekolah, hospital, klinik kesihatan, balai-balai polis, jalan raya banjir dan sebagainya, ia juga dialami di kawasan Perkhidmatan PAUH. Jadi Perkhidmatan PAUH mengharapkan ia dapat diuruskan dengan wajar. Isu-isu lain insya-Allah saya akan sentuh dalam perbahasan bajet nanti. Tuan Yang di-Pertua, isu kemampuan pemilikan rumah pertama bagi golongan belia sentiasa menjadi isu kritikal sebelum pandemik, apatah lagi selepas pandemik. Pendapatan rata-rata belia pada hari ini berada pada paras yang rendah. Dengan pendapatan ketika ini, majoriti belia muda hari ini sudah tidak mampu membeli rumah yang rata-rata harga rumah mampu milik sudah berharga sehingga sekitar RM320,000. Lebih malang lagi apabila berlakunya lonjakan 20% kenaikan harga rumah ekoran peningkatan harga bahan binaan. Justru
izinkan saya untuk mengemukakan beberapa cadangan solusi bagi permasalahan ini. Yang pertama, kerajaan boleh berusaha untuk mengawal harga rumah dengan cara mengambil alih sebahagian besar tanda-tanda kontraktor pembinaan rumah. Yang kedua, kerajaan perlu melaksanakan pembiayaan musyarakah mutanaqisah atau pemilikan bersama yang membolehkan pembeli berpotensi memiliki rumah berkenaan selepas satu tempoh tanpa melibatkan unsur faedah atau riba. Yang ketiga, kerajaan boleh menimbangkan penambahbaikan terhadap skim rent to own ditawarkan pada masa ini dengan memberi pilihan kepada pembeli iaitu rent to own atau rent to buy. Tuan Yang di-Pertua, ekonomi negara sekarang berada dalam keadaan yang kurang baik. Kos sara hidup juga semakin meningkat sehingga menghimpit golongan B40 termasuk golongan belia. Pihak kerajaan perlu berusaha untuk mencari sumber pendapatan baru agar hasil negara bertambah, khususnya bagi membantu golongan ini. Dalam usaha meningkatkan kos sara hidup rakyat, meningkatkan kemampuan berbelanja bagi golongan B40 termasuk belia, Perkhidmatan Poh mencadangkan agar kerajaan memperkenalkan satu bentuk cukai yang baru. Walaupun Yang Amat Berhormat Tambun mengatakan tidak memperkenalkan cukai, tapi Perkhidmatan Poh mencadangkan supaya diperkenalkan satu bentuk cukai yang baru yang hanya dikenalkan kepada golongan kaya dan berkemampuan, iaitu cukai atas simpanan korporat yang melebihi setahun. Tetapi jumlah cukainya hanya sedikit, iaitu 2.5% sahaja, sama seperti nilai zakat. 30% daripada cukai ini mesti ditumpukan khusus untuk menaikkan kuasa membeli rakyat bawahan dengan memberikan bantuan terus kepada mereka berdasarkan kaedah qutus sanah yang dianjurkan oleh Islam. 12.5% daripada jumlah cukai itu juga dicadangkan supaya diberikan kepada penghutang PTPTN yang tersangkut sehingga menyusahkan hidup, pergerakan dan bisnes golongan ini yang mana semuanya terdiri daripada belia. Saya mohon dan di-Pertua 1 minit. Pelaksanaan ini hendaklah dilaksanakan dalam kerangka garis dan panduan sistem cukai Islam yang adil. Asas kepada pelaksanaan ini telah didokumenkan oleh PAS di dalam dokumen hijau. Kemarin, kita melihat ucapan daripada Yang Berhormat Greg dengan penuh emosi. Bagi saya, beliau sebenarnya meluahkan keadaan rakyat yang sebenarnya. Dan beliau sangat menginginkan supaya rakyat kita yang sedang susah dibantu dengan baik. Besar harapan Perkhidmatan Poh agar di dalam pembentangan bajet 2023 nanti, Yang Amat Berhormat Tambun dapat menawarkan sesuatu yang benar-benar menggembirakan majoriti rakyat Malaysia dan rakyat tidak mengharapkan tambahan tekanan lagi. Utamakanlah orang-orang miskin di dalam sebuah negara, pasti negara kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Yang di-Pertua, nasihat saya kepada pihak kerajaan, isu-isu utama yang dibangkitkan melibatkan kepentingan rakyat seperti pendidikan, keselamatan, KWSP bersasar, kos sara hidup, perumahan, peluang pekerjaan, isu pengangguran, penambahbaikan infrastruktur dan kelengkapan agensi-agensi kerajaan, isu pendatang asing, rasuah, gig ekonomi dan juga nepotisme dapat diambil perhatian dan tindakan yang sewajarnya oleh kerajaan. Kerana rakyat sekarang ternanti-nanti solusinya. Rakyat Malaysia sedang menilai. Sebagai menutup sesi perbahasan ini, suka saya ingin mengajak kepada semua ahli Dewan untuk kita sama-sama berbincang dan berbahas di Dewan yang mulia ini dengan penuh tertib dan santun. Dengan itu, ia boleh menjadi dengan izin role model yang akan diikuti dan dicontohi oleh seluruh rakyat Malaysia. Semoga perbahasan kita di Dewan yang mulia ini mampu menyelesaikan masalah rakyat, mempamerkan kecanaan kita dan tidak membiarkan seluruh rakyat dalam kesusahan tanpa pembelaan. Tuan Yang di-Pertua, Perkhidmatan Poh mohon menyokong.